InsyaAllah. Ada meja pula ni. Meja tahun baru ke? Meja tahun baru. Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam. Insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qududul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa 'alamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, takutlah oleh kamu akan bala bencana yang akan berlaku, tidak akan terkena pada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tetapi mengenai kepada semua orang, semua makhluk. Wa'alamu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha keras balasan azab siksaan dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wa intifa wal ifadata wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalatal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang saya hormati semuliakan Tuan-Tuan Imam, tak lupa juga semuliakan Tuan-Tuan Bilal, Tuan Siap, pengerusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Taala kerana dapat sama sekali lagi malam ini untuk kita sambung kuliah tauhid, akidah atau tauhid, dan kita masuk di surat 166, betul eh? 166. Bait syair yang ke-31, di mana musannif telah berkata, hayyun alimun qadirun muridu. Hayyun alimun qadirun muridu. Sami' basirun ma yasha'u yuridu. Hayyun
alimun qadirun muridu sami' basirun ma yasha'u yuridu. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah itu adalah zat yang hidup. Allah Ta'ala itu adalah zat yang hidup. Kemudian alim, berilmu. Kemudian qadir, berkuasa. Kemudian murid, berkehendak. Kemudian sami', mendengar. Basir, melihat. Ma yasha'u yurid. Dan apa saja yang dia inginkan maka dia mengenakinya. Apa saja yang diinginkan maka dia mengenakinya. Jadi lafaz hayyun, hayyun tidak sah dijadikan maktuf. Tidak sah dijadikan maktuf pada lafaz al-wujud yang ada pada bait syair yang ke-23. Kita lihat bait syair 23. Muka apa tu? 6 14. Bait syair 23 macam mana bunyi dia? Hilang dah. Kau surat 104. 104 fawajibun lahu wujudu wal qidam kaza baqaul la yusabu bil adam. Fawajibun lahu wujudu wal qidam kaza baqaul la yusabu bil adam. Maka wajib bagi Allah Taala wujud dan qidam. Itu juga dengan baqa, kekal, dan tidak dicampuri dengan adam. Tak dicampuri dengan adam tiada. Jadi lafaz hayyun ni tak sah dijadikan matuf di atas lafaz wujud yang ada pada bait syair ke-23 tu. Kan biasa ataf ke matuf. Ataf ke matuf kan. Ataf ikut matuf. Kan dia ada waw ataf, al-fa'u wal wawu, kan, fa, lam, waw. Jadi tak sah dijadikan maktuf di atas lafaz wujud yang ada pada bait syair 23 dengan membuangkan huruf ataf kerana menimbulkan maksud ataupun makna. Dan wajib bagi Allah Ta'ala itu sesuatu yang hidup. Jadi makna ni akan fasid, rosak. Kerana Allah Ta'ala dialah yang hidup sebenarnya. Kerana sifat Allah Ta'ala itu sendiri yang hidup. Bukan wajib bagi Allah Ta'ala itu sesuatu yang hidup. Bukan wajib bagi Allah Ta'ala itu sesuatu yang hidup. Padahal dia sendiri adalah zat yang hidup. Macam tu. Jadi tak sah kita atafkan dengan yang kat wujud tu lah. Kan? Sifat wajib Allah Ta'ala wujud, qidam, baqa. Jadi semua tu dikatakan ataf. Wujud, qidam, baqa, muhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyam ta'ala binafsih tu sampai segala sifat-sifat ma'ani yang 7 tu kan. Jadi tu semua ikut pada wujud. Jadi kalau wujud tu bagi di atas, maka dia pun bagi atas juga. Kalimat-kalimat tu. Huruf kalimat qidam, baqa dan sebagainya. Jadi dia pun akan berbaris di atas juga. Kena ataf ikut maktuf. Dia tawabik ni dalam bab nahwu tu ada 4 jenis tawabik ataupun tabi'. Pertama ataf, kemudian badal, kemudian na'at, dan yang keempat taukid. Taukid. Jadi ataf ikut maktuf, badal ikut mubdal min, na'at ikut man'un, dan taukid ikut muakkad. Itu semua pembahasan dalam bab ilmu nahwu lah. Siapa yang pernah belajar dulu, jadi dia ingatlah benda tu sikit-sikit. Saya pun dah lama dah tinggal benda tu. Jadi kalau nak kirakan lafaz hayyun ni ialah lafaznya bagi depan. Hayyun kami depan. Bagi depan dhammah. Bagi dua lah. Dhammatain. Dhammatain ni bagi dua depan. Jadi kalau ikutkan tak ada masalah kalau kita maktufkan kepada wujud. Al-wujud tu pun bagi depan juga. Disebabkan wujud bagi depan, maka hayyun tu kita bagi depan. Tapi musannaf kata
Tak boleh dia kata. Tak boleh ikut matuh dia. Yang pada wujud itulah. Kerana nanti akan ada makna yang lain. Akan ada makna yang lain. Jadi lafaz hayyun tidak sah dijadikan matuh di atas wujud. Ia ada pada bait syair 23 dengan membuang huruf ataf. Jadi seolah-olah kita dah buang huruf ataf dia. Wa hayyun, wa hayyun, wa alimun, wa qadirun, wa muridun. Jadi seolah-olah waw tu kita dah buang dah. Kan waw termasuk huruf ataf. Jadi sudah tentu hayyun ni sudah tentu ikut pada wujud. Sifat yang 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala lah. Dengan membuang huruf ataf kerana menimbulkan makna, dan wajib bagi Allah Ta'ala itu sesuatu yang hidup. Jadi makna ni akan jadi fasid. Kerana Allah Ta'ala dialah sendiri yang hidup. Kalau dia sendiri yang hidup, mana yang lain tu semua tak hidup lah. Mana tak hidup tu akan menempuh binasa lah maksudnya. Yang kekal dia sajalah, iaitu Allah Ta'ala. Dan kita semuanya satu hari nanti kita pun akan mati, akan binasa juga. Itu. Nampak tak? Itu pembahasan oleh musannaf lah berkenaan dengan kalimat hayyun. Kemudian dengan demikian maka lafaz hayyun itu adalah khabar daripada mubtada mahzuf yang diiri dengan fa, dan takdirannya wahai su wajabat lahul hayat fahuwa hayyun. Wahai su wajabat lahu hayat fahuwa hayyun. Dengan demikian maka lafaz hayyun itu adalah sebenarnya kita jadikan sebagai khabar. Tak boleh kita jadikan ataf ataupun atuf. Jadi kita letakkan sebagai khabar. Khabar daripada mubtada yang mahzuf. Mubtada yang dibuang. Kerana bila ada khabar sudah tentu ada mubtada. Mubtada inilah pembuka kata. Khabar ni penutup kata. Bila ada pembuka sudah ada penutup. Mubtada ada khabar. Ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il. Betul tak? Ada syarat, ada masyrut. Ada sifat, ada mausuf. Ada sifat, ada mausuf, ada badal, ada mubdal min. Ada musnad, ada musnad. Bila ada musnad, adalah musnad ilaih. Musnad ilaih. Bila ada maudhu', ada mahmul. Ada maudhu', ada mahmul. Jadi semua itu kait mengait. Itu memang kaedah-kaedah tersebut di dalam bahasa Arab lah. Jadi demikian, maka lafaz hayyun itu adalah khabar daripada mubtada mahzuf yang diiringi dengan fa, huruf fa. Dan kita takdirkan kan, wahai suwajabat lawal hayat fahuwa hayyun. Dan sekira wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat hayat, maka dia adalah zat yang hidup. Jadi rupa-rupanya sebelum hayyun itu ada panjang ni kalimat lain. Itulah mubtada yang mahzuf yang dibuang. Jadi wahai suma wajabat lawal hayat ni dikira sebagai mubtada. Wahai suma wajabat lawal hayat, dan sekira wajiblah baginya hayat, bahawa maka dianya Allah Ta'ala itu yang bersifat hayyun. Jadi huwa tu jatuh mubtada. Fa tu fa apa? Boleh kita terjemahkan dengan fa fasihah. Kerana fa pun banyak pembahagian fa ni. Kita ada fa fasihah, kita ada fa sababiyah, kita ada fa ta'liliyah, kita ada fa zaidah, dan pelbagai jenis fa. Kalau sebut dalam sini, dalam yang saya dapat daripada sumber dalam internet, dia kata pembahagian fa ada berapa jenis. Antaranya fa sababiyah. Iza dakhalat 'alal mudhari', apabila masuk di atas fi'il mudhari'. Wa sabaqat binafi at-talab, dan didahului dengan huruf nafi ataupun dengan huruf tuntut. Yang kedua, fa rabitah dijawab syarat.
Fa yang mengikat bagi jawab syarat. Fa yang mengikat bagi jawab syarat. Kemudian ada fa huruf ataf. Kemudian ada fa ta'lil dengan makna li ajli. Dengan makna li ajli. Contohnya sa'adan nas fahum ikhwanika. Sa'adan nas telah membantulah manusia. Maka kerana mereka itu adalah saudara engkau. Maksudnya naklah kamu bantu sesama manusia kerana fahum ikhwanuka. Kerana apa? Kerana mereka itu adalah saudara engkau. Atau dikatakan sebagai fa ta'lil dengan makna li ajli. Kemudian ada fa zaidah li tahsinil lafzi. Fa yang ditambah semata-mata tambah untuk membaguskan lafaz. Dengan dengan semata-mata untuk mencantikkan lafaz. Kemudian ada fa fasihah. Kemudian ada fa sababiyah. Ada fa tafriq pun ada. Macam-macam lah, saya pun tak larat nak bahas tentang fa ni. Jadi fa ni kita boleh letakkan sebagai fa jawab syarat. Ataupun boleh kita juga terjemahkan sebagai fa apa ya? Fa istifnaf. Fa istisnah menepa permulaan. Masuk permulaan semula dah. Kenapa? Kerana jatuh pada mubtada. Kerana lepas fa tu terdapatnya huruf mubtada fahuwa. Jadi kita letakkan fa tu fa istifnafiyah. Fa permulaan. Gitu. Kemudian hayun tu jatuh pada khabar. Hayun jatuh pada khabar. Baik, itu pembagian tentang fa. Dan apa yang ditakdirkan di situlah. Jadi kalau kita lihat pada segi lafaz hayyun alimun qadirun murid, kat situ tak ada pun dia punya mubtada dia. Mubtada dia ditakdirkan. Dia hazaf ataupun ditakdirkan, tapi benda tu ada. Ini biasalah dalam bahasa Arab. Benda tak nampak tapi ada. Dan apa yang disebutkan oleh musannif di dalam syarahnya bahawa dia bermaksud semata-mata menerangkan nama-nama yang terambil dari apa yang terdahulu untuk menerangkan wajibnya pendirian sifat dengan mausuf. Adalah kerana menolak ada sebahagian firqah ni kumpulan yang sesat di mana mereka berkata dengan ketiadaan berdirinya sebahagian sifat dengan mausuf. Seperti kalam dan iradah. Dan bukan bermaksud untuk menerangkan sifat-sifat manawiyah. Ulang semula. Dan apa disebut oleh musannif di dalam syarahnya, musannif mana pengarang lah. Dalam syarahnya bahawa dia bermaksud semata-mata menerangkan nama-nama yang terambil dari apa yang terdahulu untuk menerangkan wajibnya pendirian sifat dengan mausuf. Jadi apa yang nak terangkan sebenarnya yang ke atas ni sebenarnya dia ada kait dengan apa yang kita terangkan di belakang. Yang kita sebut-sebut cerita-cerita kat belakang lah. Di mana sifat-sifat yang ada pada Allah Ta'ala ini di belakang semuanya duduk pada mausuf. Mana mausuf ila zat Allah Ta'ala lah. Contohnya sifat qidam. Sifat qidam, sifat baqa, sifat qudrah. Jadi sifat kudrah itu duduknya pada mausuf. Kudrah ialah sifat. Sifat mana mausufnya zat Allah. Mausufnya zat Allah Ta'ala tak? Jadi sifat Allah ni duduk pada mausuf. Pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semata-mata menerangkan nama-nama yang terambil daripada apa dahulu untuk menerangkan wajibnya pendirian sifat dengan mausuf. Adalah kerana sampai itu menolak sebahagian firqah, kumpulan yang sesat, di mana mereka berkata ketiadaan berdirinya sebahagian sifat dengan mausuf. Ada sebahagian kumpulan dikata sifat Allah Ta'ala itu tidak berdiri pada zat Allah. Tidak berdiri pada mausuf. Jadi maknanya terasing lah. Terasing daripada mausuf. Seperti dia kata kalam, iradah. Macam itulah. Dan bukan bermaksud untuk menerangkan sifat-sifat maknawiyah. Bukan maksudnya nak terangkan segala sifat-sifat maknawiyah. Qaunu ta'ala qadiran, qaunu ta'ala hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman dan sebagainya. Ada 7 sifat maknawiyah kan.
Jadi dia kata bukan bermaksud nak menerangkan segala sifat-sifat nawiyah itu tadi, tetapi nak terangkan semata nak terangkan nama-nama yang terambil dari apa yang terdahulu untuk menerangkan wajibnya pendirian sifat dengan mausuf. Pendirian sifat dengan mausuf. So mausuf ila zat Allah. Kan? Adalah kerana menolak sebahagian firqah yang sesat di mana mereka berkata ketiadaan berdirinya sebahagian sifat Allah Ta'ala dengan mausuf dengan zat Allah. Seperti kalam dan iradah. Dia bagi contohlah. Dan bukan bermaksud untuk menerangkan sifat-sifat manawiyah. Kemudian kerana itulah musannaf pengarang kitab tidak menyatakan kaunuhu hayyan. Keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Kalau dalam bait syair tu dia tak sebut pun kaunuhu hayyun, kaunuhu alimun, kaunuhu qadirun. Tak ada pun kaunuhu kat situ kan. Habis mana pergi kaunuhu dia? Yang kita tahu sifat manawiyah ni mesti ada kaunuhu ta'ala qadirun, kaunuhu ta'ala alimun. Tapi kat sini tak ada sebut. Bait syair dah disebut hayyun, alimun, qadirun, murid. Sami' basirun ma yasha'u yurid. Dia tak ada pun ditulis perkataan kaunuhu ta'ala hayyun, kaunuhu ta'ala alimun. Ada tulis pun dalam bait syair itu. Jadi kerana itulah musannaf tidak menyatakan kaunuhu hayyan, keadaannya yang hidup, kerana menghitung sifat-sifat manawiyah hanyalah berlaku di atas kaul yang menetapkan ahwal, jamak daripada hal. Yang ini sifat yang tidak maujud dan tidak makdum, melainkan di tengah-tengah antara maujud dan makdum. Nampak tak? Jadi kenapa musannaf dia tidak meletak kaunuhu ta'ala hayyun? Kenapa tak ada perkataan kaunuhu tu? Dia kata dia tak, musannaf tak masukkan kaunuhu kerana berpegang dengan pendapat yang menyatakan bahawa kan? Maknanya kerana itu musannaf tidak menyatakan kaunuhu hayyan kerana menghitung sifat-sifat manawiyah yang hanyalah berlaku di atas kaul yang menetapkan ahwal, jamak daripada hal. Okey. Jadi musannaf berpegang dengan pendapat kan kaunuhu ta'ala hayyan sami'an itu dia termasuk dalam kumpulan sifat ahwal. Sifat ahwal ada di bawah nanti. Okey, sifat atau keadaan-keadaan ahwal ni ada kat bawah. Contohnya maujudat, makduman, ahwal, umur i'tibariyah. Mana setiap benda sesuatu dalam dunia ni mesti ada salah satu daripada empat. Sama ada dia maujud, makduman, ahwal ataupun umur i'tibariyah. Okey. Jadi sekarang ni musannaf berpegang bahawa sifat-sifat manawiyah itu dia termasuk dalam kumpulan ahwal. Ahwal maknanya tidak sampai kepada darjat makdum sehingga dapat dilihat dan tidak turun kepada darjat tak sampai pada darjat maujud sehingga dapat dilihat dan tidak turun pada darjat makdum sehingga dia tidak ada sama sekali. Dia tidak ada sama sekali. Faham tak ni? Itu sebabnya dia tak sebutkan perkataan kaunuhu hayyan itu. Tengok semula Kerana itulah musannaf tidak menyatakan kaunuhu hayyan. Perkataan kaunuhu tu dia tak sebut dalam bait syair dia. Kerana menghitung sifat-sifat manawiyah hanyalah berlaku di atas kaul yang menetapkan ahwal, jamak padahal. Yang ini sifat yang tidak wujud dan tidak makdum. Tidak wujud dan tidak makdum, melainkan di tengah-tengah antara maujud dan makdum. Dan kaul inilah yang dikutip Imam Sanusi di dalam As-Sughra, di mana Sanusi menyebut dalam kitabnya Muqaddimah As-Sughra, dia kata wa kaunuhu qadiran. Kalau pendapat Imam Sanusi kan
kita kena letakkan kaunuhu qadiran tu. Kena letak. Sedangkan kata musannaf, pengarang tak perlu letak kaunuhu tu. Bila letak kaunuhu tu, sudah tentu tergambar bahawa sifat ma'nawiyah ini termasuk dalam kumpulan ahwal. Ahwal maksudnya ada kat bawah nombor 3 tu. Maksudnya tidak sampai kepada derajat maujud sehingga dapat dilihat dan tidak turun pada derajat makdum sehingga tak ada sama sekali. Sehingga tak ada sama sekali. Itu yang disebut oleh, yang nak cerita oleh musannaf lah, pengarang. Itu. Semua benda ni susah sikit lah. Saya pun susah nak menerangkan pada tuan-tuan. Baik. Kemudian dan yang terpilih di kalangan ulama muhaqqiqin bahawasanya tidak ada hal dan bahawa hal itu mustahil. Kalau ikut pada pendapat yang muhaqqiqin, ulama yang taqiq dalam bab ilmu tauhid, dia kata ahli sunnah, dia kata tidak ada halun. Halun ni tak ada. Habis yang ada apa? Maujudat, maujud. Kemudian makduman. Kemudian umurun iktibari, amr iktibari je. Habis ahwal ada tak? Tak ada. Dia kata tak ada. Dia pendapat yang terpilih di kalangan ulama muhaqqiqin bahawasanya tidak ada hal dan hal ini adalah perkara yang mustahil. Mustahil hanya adalah. Jadi berdasarkan pada kaul, maka berdasarkan kaul dengan penetapan ahwal, jadilah perkara itu 4 bahagi. Ini pendapat yang menyatakan ahwal itu masuk dalam 4 perkara itu. Sesuatu yang terdapat di dalam alam ini, maka pendapat yang menyatakan ahwal itu termasuk dalam salah satu, maka dia akan jadi macam inilah. Yang pertama, maujudat. Maujudat adalah perkara yang terdapat pada luarnya dengan sekira-kira dapat dilihat. Kemudian makduman, perkara yang sama sekali tak ada ketetapan bagi dia. Kemudian ahwal, perkara yang ada bagi ketetapan, akan tetapi tak sampai pada derajat wujud sehingga dapat dilihat dan tak turun pada derajat makdum sehingga tak ada sama sekali. Kemudian yang keempat, umur iktibari. Umur iktibari pula ada terbagi 2. Pertama, umurin iktibariyah intizaiyah, dan yang belakang nanti umurin iktibariyah ikhtiyariyah. Macam mana dikatakan umurin iktibar intizaiyah? Seperti berdirinya Zaid, seperti berdirinya seorang lelaki bernama Zaid. Maka dia adalah perkara yang berdasarkan iktibar. Pandangan yang sifatnya intizaiyah tercabut kerana berdirinya Zaid itu adalah tercabut dari kelakuan yang tetap di luar. Dari kelakuan yang tetap di luar. Jadi memanglah Zaid itu nampak memang dia berdirilah. Memang nampak dia berdiri, memang jelas dia berdiri. Ini contohlah amr intizai tebar intizaiyah. Baik, kalau kita lihat dalam kitab lain pula ada lagi contoh. Ada contoh lain yang dibagi berkenaan dengan sini. Kalau dalam kitab sifat 20 suatu pengenalan asas ni, dia kata setiap satu benda tu terbagi pada 4 tingkatan. Pertama, maujud. Maujud mana ada, boleh dilihat. Seperti zat Allah Ta'ala dan semua sifat ma'ani yang 7. Yang mana semua sifat tadi akan dapat dilihat nanti di akhirat. Jika diizinkan Allah Ta'ala. Yang kedua, halun. Halun, keadaan. Seperti sifat nafsiyah dan juga sifat manawiyah. Seperti sifat nafsiyah dan sifat manawiyah. Kemudian amr iktibari. Maksudnya ada pada fikiran. Ada pada fikiran. Tetapi tidak ada pada kharij, pada luaran. Seperti sifat salbiah. Seperti sifat salbiah. Kemudian pendapat menyatakan sifat nafsiyah dan manawiyah pun termasuk dalam amr iktibari juga. Kemudian makdum. Makdum maknanya tidak ada sama sekali. Contoh makdum seperti sekutu bagi Allah. Syarikul bari. Sekutu bagi Allah. Allah ada anak, Allah ada isteri.
dan sebagainya lah. Itu dikatakan sebagai makdum. Makdum mana tidak ada sama sekali. Kemudian amrun intibari terbagi pada dua sebut sini. Pertama, amrun intibari intizai. Maksudnya sesuatu yang mempunyai kepastian pada dirinya. Sepertinya mulia orang yang mulia, bakil orang yang bakil. Sesuatu yang mempunyai kepastian pada dirinya, seperti kemuliaan orang yang mulia, memang tahu kita dia mulia dan kita panggil dia sebagai orang mulia. Dan bakilnya orang bakil, kita tahu dia bakil. Dan kita memang nyatakan, kita sebut dia ni, kau ni memang bakil. Kenapa? Hakikat sebenarnya dia memang bakil. Itu dikatakan intizaiyah. Kemudian ikhtiraiyah, maknanya sesuatu yang tidak punya kepastian pada dirinya, melainkan mengikut pandangan orang lain dan dibuat-buat, seperti bakilnya orang mulia dan mulia orang bakil. Kita tahu dia ni orang mulia tapi kita panggil dia bakil. Ataupun kita tahu dia ni orang bakil tapi kita panggil dia orang mulia. Orang mulia. Itu namakan sebagai amrun intibari ikhtiraiyah. Okey? Nampak tak perbezaan antara dua amrun itibari tadilah. Macam tu. Kalau di sini disebut berdirinya si Zaid. Berdiri Zaid tu memang kita nampak Zaid tu berdirilah. Maknanya kepala ke atas, kaki ke bawah. Kepala ke atas, kaki ke bawah. Memang nampak dia berdirilah. Macam tu. Kemudian di umurun itibari ikhtiyariyah, seperti bahrun min bahrun min zikbik. Bahrun min zibbik, lautan daripada air raksa. Lautan daripada air raksa. Jadi maka dia adalah perkara yang berdasarkan iktibar, yang sifatnya ikhtiyari. Mana ikhtiyari, maknanya dibuat-buat. Kerana dia memang dibuat-buat oleh orang. Kerana hakikat sebenarnya tidak ada laut daripada air raksa. Tidak ada laut daripada air raksa. Okey? Laut daripada air laut lah. Air laut dia itulah, tentulah sifat air laut ni masin kan? Sifat air laut ni masin. Cuma sama ada ketumpatan masin tu kuat ataupun tak kuat je lah. Macam tu. Tapi hakikatnya sebenarnya air laut tu masin. Tapi kalau kita katakan air laut itu bukannya air laut tu daripada air raksa, ataupun yang laut tu daripada air lain dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini merupakan satu benda-benda yang dibuat-buat sendirilah. Itu dia katakan umuran ikhtiyariyah. Jadi bahagian yang pertama tidak tergantung atas pengiktibaran orang yang mengiktibarkan, dan tidak pula atas pengharusan orang yang mengharuskan. Sedangkan bahagian kedua tergantung atas demikian itu. Bahagian pertama yang mana? Bahagian pertama kan? Umuran i'tibariyah intizaiyah, itulah. Itu bahagian yang pertama. Kemudian bahagian kedua, atau yang B tu. Umuran i'tibariyah ikhtiraiyah. Jadi bahagian pertama tidak tergantung atas pengiktibaran orang yang mengiktibarkan, dan tidak pula atas pengharusan orang yang mengharuskan. Sedangkan bahagian kedua tergantung atas yang demikian itu. Dan atas kaul yang dengan penafian ahwal, jadilah perkara-perkara itu tiga bahagi. Kalau kita berpegang dengan kaul atau pendapat menyatakan bahawa segala ahwal itu dia ada tiga je. Tiga je. Kalau tiga saja, mana ada tiga lah. Pertama maujudat. Yang kedua ma'dumat. Yang ketiga umur i'tibari. Habis ahwal ada tak? Tak ada lah. Dia tak masuk lah. Ahwal tu kita buang je lah. Ayat nombor 3 kat belakang tadi kan. Dia ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4. Jadi kalau kita buang ahwal itu pun boleh. Sebab kita berpegang dengan kaul menyatakan bahawa ahwal ni ahwal tak perlu. Kita hanya perlu maujudat, perlu ada ma'dumat, dan juga amr i'tibari sajalah. Dan umur i'tibari dengan dua bahagiannya, dan inilah jalan yang paling rajih. Tuan,
Inilah jalan paling rajih, inilah pendapat yang paling kuat. So maknanya setiap ahwal itu dia ada 3 je. Nah, macam tu. Tak perlu ada 4. Cukup 3 saja. Macam tu. Boleh tuan-tuan? Boleh Dan makna daripada mengingkari sifat-sifat manawiyah adalah mengingkari ziyadah atau lebihnya atas sifat-sifat ma'ani. Itu maksud dengan mengingkari sifat-sifat manawiyah. Kerana berkenaan dengan sifat manawiyah ini ada 2 pendapat. Pertama Hasan Basri, yang kedua Abu Mansur Maturidi. Kalau kita berpegang dengan pendapat Abu Hasan Basri, Abu Hasan Asy'ari, kalau Abu Hasan Asy'ari menyatakan bahawa tidak perlu ada sifat manawiyah. Jadi tak perlu dipecahkan lagi ada sifat ma'niyah, cukup sampai sifat ma'ani saja. Sedangkan Abu Mansur Maturidi pun dua-dua dalam ahli sunnah juga. Abu Mansur Maturidi kita kena adakan juga sifat manawiyah. Bila ada sifat manawiyah maka akan jadi 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kalau tidak ada sifat manawiyah makna ada 13. Betul tak? Ada 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada yang mengingkari akan sifat manawiyah, ada yang tidak mengingkari. Bagaimana dengan orang mengingkari ini? Dan makna daripada mengingkari sifat-sifat manawiyah adalah mengingkari zaidah, tambahan atau lebihnya atas sifat-sifat ma'ani. Sekiranya ada dia itu di tengah-tengah antara maujud dan makdum. Bukan mengingkari keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Umpamanya, maknanya daripada segi keasalannya kerana dia sudah diijma'kan atasnya, maka tidaklah ada padanya khilaf. Tidak ada khilaf. So maknanya yang khilaf ini daripada sudut mana sebenarnya? Yang khilaf tu daripada sudut mana? Okey. Yang khilaf itu adalah daripada sudut sama ada sifat ma'ani ini adalah maujud ataupun makdum, ataupun sifat manawiyah itu antara maujud dengan makdum. Benda itu yang khilaf. Bukan makna khilaf mengingkari Allah Ta'ala itu berkuasa. Allah Ta'ala tetap, keadaan Allah Ta'ala itu tetap berkuasa. Jadi tak salah juga kalau kita berpegang dengan pendapat Abu Hasan Asy'ari. Walaupun Abu Hasan Asy'ari menyatakan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu ada 13, dan sifat ma'ani saja ada, sifat manawiyah tidak ada, tetapi bukan dia menafikan, menafikan secara kontan bahawa tidak ada sifat manawiyah. Tetapi sifat manawiyah itu dah masuk dalam sifat ma'ani itu, kita. Macam tu. Mana sifat ma'ani itu dah ada dalam sifat manawiyah itu, dah ada dalam sifat ma'ani itu. Jadi dia tak asingkan. Macam itulah. Bukan makna Abu Hasan Asy'ari itu bukan makna dia menafikan, tidak ada langsung sifat manawiyah. Sifat manawiyah ada. Cuma Abu Mansur Maturidi dia mengasingkan secara jelas. Jelaslah mengasingkan, mengeluarkan, membezakan antara sifat ma'ani dengan sifat manawiyah. Macam tu. Baik. Kita tengok semula, dan makna daripada mengingkari sifat-sifat manawiyah adalah mengingkari zaidah, tambahan ataupun lebihan atas sifat-sifat ma'ani. Sekiranya ada dia itu di tengah-tengah antara maujud dengan makdum. Bukan mengingkari keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Qanu ta'ala qadiran umpamanya. Daripada segi keasalannya kerana dia sudah ijma'kan atasnya, maka tidaklah ada padanya khilaf. Jadi setelah ijma' ulama' menyatakan bahawa sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu ada 20. Tetap ada 20. Walaupun Abu Hasan Asy'ari tidak mengasingkan, mengasingkan secara jelas makna ni sifat ma'ani, sifat manawiyah. Tapi dia tidak mengingkari keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa, Qanu ta'ala qadiran, Qanu ta'ala muridan, aliman hayyan. Jadi Abu Hasan Asy'ari tidak mengingkari semua. Gitu. Hanyalah khilaf itu pada zaidahnya atas ma'ani.
Ya khilaf tu hanyalah daripada sudut tambahan atau pelebihannya di atas sifat ma'ani, itu saja yang khilafnya. Kata musannaf. Itu saja yang khilafnya, kata musannaf. Maka kesimpulannya bahawa mereka itu sepakat atas keadaan berkuasa kaunuhu qadiran umpamanya. Akan tetapi berdasarkan kaul dengan penetapan ahwal adalah dia itu di tengah-tengah antara maujud dan makdum, seperti malazimi sifat kudrah. Jadi sifat kudrah ni dikata antara maujud dengan makdum. Kan, antara maujud dengan makdum. Okey. Dan berdasarkan kaul dengan penafian ahwal. Penafian ahwal bukan awal. Dan berdasarkan kaul dengan penafian ahwal. Okey. Wala kau binafi afwal. Bukan awal ya. Dan berdasarkan kaul, kalau kita lihat pada kitab Arabnya. Okey. Wala kaul binafi afwal takunu ibaratun an qiyafil qudrah bizzat fa yakuna amran i'tibarian. Okey. Dan berdasarkan kaul dengan penafian ahwal, bukan awal. Ahwal adalah dia adalah satu ibarat perihal berdirinya kudrah dengan zat, maka jadilah dia itu amrun itibari. Jadi mana ada dua pendapat lah. Kan? Ada dua pendapat. Jadi mana ada pendapat menyatakan bahawa sifat ma'ani itu ataupun manawiyah itu termasuk dalam amrun itibari. Ada pula menyatakan termasuk dalam ahwal. Termasuk dalam ahwal. Itu yang jadi ada 13 sifat wajib bagi Allah Ta'ala dan ada yang 20. Ada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemuanya itu adalah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nampak? Jadi kedua pendapat ni yang menyatakan bahawa sifat ma'ani ataupun sifat nahwiyah ni adalah ahwal ke amr itibari ke. So ada dua pecahan pendapat. Tetapi dua-dua pendapat inilah pendapat daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada mana daripada Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Muslim Maturidi. Walaupun mereka khilaf daripada jumlah itu. Tapi bukan makna menafikan sifat manawiyah tu tak ada dinafikan gitu. Adapun menurut pendapat Mu'tazilah, maka kaunuhu qadiran itu adalah kinayah daripada qadiriyah. Adapun menurut Mu'tazilah, dia katakan bahawa kaunuhu ta'ala qadiran itu adalah dikata kinayah saja, bukan zaidah pun. Kinayah sindiran, kinayah daripada qadiriyah. Mana yakni keadaannya Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya dan bukan dikatakan yang lain. Ini pandangan daripada Mu'tazilah. Pandangan Mu'tazilah ni berbeza dengan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia kata kaunukan sifat manawiyah itu adalah kinayah. Sifat manawiyah itu kinayah daripada sifat ma'ani. Sindiran. Sindiran daripada sifat ma'ani. Yakni keadaannya berkuasa dengan zat dia. Sedangkan dalam Ahlus Sunnah bila katakan Allah Ta'ala itu berkuasa, mana keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa dengan sifat dia, bukan dengan zat dia. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab-kitab lain, kitab Arab Fatih Faridah ke kan, ataupun dalam kitab orang kata Darus Samin, ataupun kitab Aqidahun Najin, dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab turas yang lain menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa dengan zat dia, bukan berkuasa dengan Allah Ta'ala itu berkuasa dengan sifat dia, bukan berkuasa dengan zat dia. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu berkuasa dengan zatnya, dia samalah dengan orang itu berpahaman dengan golongan Mu'tazilah. Kalau kita Ahlus Sunnah ni, kita berpegang bahawa keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa dengan sifat dia. Keadaan Allah Ta'ala itu melihat dengan sifat dia. Keadaan Allah Ta'ala itu berkata-kata dengan sifat dia. Keadaan Allah Ta'ala itu kata mendengar, melihat dengan sifat dia, bukan mendengar dengan zat dia, bukan kata berkata-kata dengan zat dia.
tapi dengan sifat dia. Sebab yang dikatakan zat ni adalah golongan Mu'tazilah. Dan begitulah dikatakan pada yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar tu perbincangan kita malam ni, insya-Allah akan datang kita sambung lagi. Saya pun dah batuk pun longkang daripada hari tu batuk dah selesai lagi. Insya-Allah. Dia ujung-ujung dia dah susah sikitlah. Dah berat sikit pembahasan ni. Jadi tuan-tuan balik rumah tu baca baliklah. Balik rumah tu baca balik, ingat balik. Jangan balik rumah tu tah mana letak kitab. Kitab tah mana, simpan dalam mari, dalam beg, kan? 2 minggu balik, 2 minggu akan datang ni, tengok balik. Tengok balik, buka balik, mana kitab aku ni kan? Itu yang kadang blur-blur tu tak nampak benda lah ustaz ajar. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa ma'lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan fata ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ala difin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Imam, majlis imam.